Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bisyara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Pertama sekali, sekalung penghargaan diucapkan buat penyelaras subjek BBM 157, pengenalan linguistik bahasa Melayu yang dihormati serta yang dikasihi Puan Zuraidah binti Muhammad Sulaiman. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita pada hari ini kerana dapat berkumpul secara maya bagi mengadakan forum yang bertujuan untuk mengupas mengenai sebuah wawancara khas bersama Menteri Kanan Pendidikan yang telah kami pilih dan kami kaji. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik dan segak hari ini, izinkan saya, Nur Fakihah Sakinah, sebagai moderator anda pada hari ini terlebih dahulu mengupas serba sedikit mengenai wawancara yang telah kami pilih. Berdasarkan kajian kami, sebenar menyambut Hari Guru pada Mei yang lalu, sebuah wawancara telah diadakan bersama Menteri Kanan Pendidikan Malaysia, Dr. Razizidin. Dalam wawancara ini, beliau telah mengulas isu-isu hangat mengenai pendidikan pada pandemik COVID-19 ini. Seperti yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 ini telah merubah cara hidup kita serta cara pembelajaran kita. Oleh itu, wawancara ini mengupas lebih teliti mengenai sektor pendidikan dari pelbagai aspek. Berdasarkan ulasan beliau bersama pengacara wawancara tersebut iaitu Eli Iskandar, kami dapati wawancara ini menggunakan variasi bahasa, koheren dan kohesi, maklumat yang tidak berlawanan serta kelainan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu secara efektif. Terlalu asyik saya membicarakan mengenai wawancara ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang bersemangat untuk melemparkan idea. Bermula dengan ahli panel pertama, kelihatan bersemangat, manis senyumannya. Apa khabar saudari Nur Izzuldani? Alhamdulillah baik, terima kasih saudari Fakihah. Saudari Wildani akan menerangkan aspek variasi bahasa, manakala aspek wacana koheren akan diterangkan oleh saudari berkacamata manis orangnya. Apa khabar saudari Umairah Kodrina? Terima kasih saudari, Alhamdulillah saya berada dalam keadaan yang baik. Baiklah, seterusnya, kelihatan pendiam orangnya namun mindanya matang. Saudari Sofia Maisarah yang akan menerangkan aspek kohesi. Apa khabar saudari? Baik. Terima kasih saudari. Ahli panel seterusnya merupakan seorang jejaka dalam kumpulan kami. Terlihat segak serta tegas saudara Muhammad Nur Afif. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan sejahtera. Terima kasih saudari Fakihah. Baiklah, ahli panel terakhir kita, cantik serta senyum tidak lekang di bibirnya, saudari Nur Amira Dayana. Sihatkah saudari? Terima kasih saudari. Alhamdulillah sihat sejahtera sahaja saudari Fakihah. Baiklah, berikut merupakan barisan ahli panel kumpulan kami dan saya, Nur Fakihah Sakinah, akan menjadi moderator anda pada hari ini serta akan mengupas mengenai aspek wacana, andaian dan inference. Tanpa membuang masa, kita akan meneruskan forum ini dengan penjelasan dari ahli panel pertama, Nur Izzuldani, untuk menerangkan analisis wacana pertama iaitu variasi bahasa. Jadi, saudari Wildani, bolehkah anda memberikan sedikit penerangan mengenai variasi bahasa ini? Apakah variasi yang digunakan dalam wacana lisan ini? Serta apakah tujuannya penggunaan variasi tersebut dalam wawancara ini? Baiklah, terima kasih sekali lagi buat saudari Fakihah. Jadi seperti mana kita tahu, semua bahasa mempunyai variasi bahasanya tersendiri. Begitu juga dengan bahasa Melayu. Variasi bahasa ini bermaksud bentuk bahasa yang berbeza bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Jadi untuk situasi dalam wacana lisan yang telah kami kaji ini iaitu wawancara khas bersama Menteri Kanan Pendidikan dalam program Soal Rakyat, terdapat beberapa jenis variasi yang telah digunakan, jenis variasi bahasa yang telah digunakan. Bukan sahaja satu, malah ada 3 jenis variasi bahasa yang telah digunakan. Antara variasi bahasa tersebut ialah bahasa formal, bahasa basahan dan juga bahasa halus. Tujuan variasi ini diadakan adalah untuk
membuatkan para pendengar menjadi lebih memahami dengan lebih jelas tentang apa mesej yang disampaikan tetamu dalam wawancara tersebut. Tambahan pula, mungkin pewacana menggunakan variasi bahasa ini adalah kerana lebih mudah untuk penutur menyampaikan mesej kerana penggunaan morfologi yang biasa digunakan dalam percakapan dan juga perbualan seharian. Yang akhir sekali, mungkin kerana untuk meningkatkan lagi penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat tempatan tidak kira bangsa. Okey, jadi apakah perbezaan 3 variasi tersebut serta apakah contohnya, saudari? Itu soalan yang bagus ya, saudari Fakihah. Jadi saya akan mengulaskan ketiga-tiga variasi ini dengan lebih mendalam tetapi secara ringkas. Bagi bahasa formal, ia merupakan bahasa yang tersusun dan juga teratur, pilihan perkataan yang sesuai dan tepat dengan konteks serta intonasi yang sesuai dan juga jelas digunakan. Dalam bahasa formal ni, bentuk sapaan dan juga gelaran juga digunakan pada tempat yang sesuai. Contohnya dalam format ucapan. Dalam analisis yang telah saya lakukan untuk wacana lisan yang telah kami kaji, bagi variasi bahasa formal ini terdapat beberapa dapatan lah ya, antaranya apabila pengacara dalam wawancara itu mengungkapkan kata-kata sapaan dan juga gelaran yang digunakan terhadap tetamu dalam wawancara tersebut. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita bersua dalam soal rakyat edisi khas wawancara khas bersama Menteri Kanan Pendidikan pada malam ini. Jadi saya Ali Iskandar selaku pengacara akan bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Yang Berhormat Senator Dr. Razzie bin Jidin untuk membincangkan tentang tanggungjawab Kementerian Pendidikan dalam fasa yang cukup genting ini, fasa melawan pandemik COVID-19. Kemudian disambung lagi oleh pengacara tersebut iaitu dengan ucapan alu-aluan iaitu saya mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Doktor dan pengacara tersebut memberikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dijawab oleh Dr. Razzie Jidin Waalaikumsalam. Dan dalam dapatan yang terakhir pula iaitu apabila pengacara mengatakan baik, kembali dalam soal rakyat wawancara khas bersama dengan Kementerian Kanan Pendidikan Yang Berhormat Dr. Razzie bin Jidin. Dan antara contoh-contoh seperti yang saya katakan tadi tu, perkataan-perkataan ataupun gelaran yang digunakan seperti Yang Berhormat dan juga Yang Berhormat Senator yang digunakan oleh pengacara sebagai tanda hormat menghormati tetamu tersebut. Dan juga seperti kata-kata sapaan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan antara penggunaan bahasa formal yang digunakan dalam wawancara ini. Seterusnya pula untuk bahasa basahan, bahasa ini dikenali sebagai bahasa kolokial. Bagi Zakbar yang merupakan tokoh bahasa, antara tokoh bahasa yang terkenal dalam negara kita, beliau menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. Bahasa basahan ini merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks yang tidak rasmi. Oleh itu bahasa ini tidak mementingkan unsur-unsur tata bahasa yang betul kerana ia lebih mementingkan kefahaman antara pendengar dan juga penutur. Bahasa basahan ini sering digunakan dalam kehidupan seharian. Jadi bahasa basahan ini mempunyai 3 jenis perbezaan iaitu perkataan berbeza untuk makna yang serupa, bentuk kependekan dan juga perubahan bunyi. Namun demikian dalam wawancara yang telah kami kaji ini, saya juga dapati bahawa wawancara ini hanya memfokuskan kepada 2 jenis perbezaan sahaja iaitu perkataan berbeza untuk makna yang serupa dan juga bentuk kependekan. Jadi antara dapatan yang saya dapat dalam analisis wawancara inilah iaitu yang pertama apabila Dr. Razzie Jidin berkata kadang-kadang anak-anak ini dia kata cikgu cantiklah bintang, saya minat betul astronomi ni tapi tak ada teleskop lah, nak belajar pun susah, kalau tak boleh tengok malam-malam saya tengok.
Perkataan seperti ni, tapi, tak dan juga nak merupakan antara bentuk kependekan dalam bahasa basahan. Ni bermaksud ini, tapi pula merujuk kepada tetapi, tak bermaksud tidak dan juga nak bermaksud hendak. Contoh seterusnya pula ialah apabila Dr. Razi Jidin mengatakan, jadi anak-anak ini kadang dia minat, dia tengok TV. Dekat US orang kata lain, dekat Australia orang kata lain, dekat Singapura orang kata lain. Jadi dia pun dah mula untuk tahu lebih banyak. Jadi perkataan-perkataan seperti tengok dan juga dekat merupakan contoh perkataan berbeza untuk makna yang serupa. Ini kerana perkataan tengok itu sebenarnya bermaksud menonton, manakala perkataan dekat pula bermaksud di. Bagi perkataan dah yang merupakan di bawah kategori bentuk kependekan kerana dah itu datangnya daripada perkataan sudah. Jadi contoh yang terakhir pula bagi bahasa basahan ini ialah apabila Dr. Razi Jidin mengatakan dia potong kubis ni macam mana. Dia cabut sehelai kubis tu, dia gulung sikit-sikit, dia potong satu. Saya datang tengok, saya kata bila nak siap. Ini untuk berpuluh-puluh anak nak makan dan kita tunjuk bagaimana nak potong kubis. Saya tak pernah tahu pun cara potong kubis. Macam ni lagi cepat, bak kata jawapan kepada budak yang ditanyakan oleh Dr. Razi Jidin. Jadi dalam dapatan terakhir ni kita boleh nampak perkataan berbeza untuk makna yang serupa seperti macam mana yang merujuk kepada bagaimana, tengok pula bermaksud lihat, kata pula digunakan mengganti perkataan tanya, macam ni bermaksud seperti ini, manakala perkataan lagi pula bermaksud lebih. Untuk perkataan bentuk kependekan pula yang ada dalam contoh sebentar tadi ialah ni yang merujuk kepada ini, sikit-sikit merujuk kepada sedikit-sedikit, nak merujuk kepada hendak dan tak merujuk kepada tidak. Jadi itu untuk bahasa basahan. Yang terakhir pula ialah bahasa halus. Dalam Kamus Dewan edisi ketiga, ia mendefinisikan bahawa bahasa halus ini ialah bahasa yang terdiri daripada perkataan yang lembut. Bahasa halus ni digunakan untuk menggantikan perkataan yang kasar atau yang boleh menyentuh hati orang lain. Bahasa halus ni juga digunakan secara beradat dan bersopan santun dengan menggunakan bahasa yang sopan dan honorifik. Hal ini adalah untuk menjaga perasaan orang lain apabila menutur dan juga untuk mewujudkan kemesraan dalam perhubungan ketika bercakap antara satu sama lain. Jadi sebagai contoh yang saya dapat dalam wawancara lisan yang kami kaji ini, apabila pengacara itu mengungkapkan terima kasih kerana sudi bersama kami. Ini boleh dianggap sebagai temu bual khas yang jarang-jarang YB adakan. Jadi ini juga kesempatan kita ambillah bila bercakap tentang Kementerian Pendidikan dan tanggungjawab yang besar yang digalas oleh YB ini. Dah kira 2 bulan 1 hari lebih kurang ia menjadi Menteri Kanan Pendidikan ini. Frasa terima kasih kerana sudi bersama kami ini jatuh dalam kategori bahasa halus kerana ucapan terima kasih itu menunjukkan tanda penghargaan serta penghormatan kepada tetamu yang datang dalam wawancara tersebut. Contoh kedua pula apabila Dr. Razi Jidin mula menceritakan pengalaman beliau dalam menceburi PhD, dan ada satu ayat yang menyentuh hati iaitu apabila beliau mengatakan dalam dunia ini ilmu cukup banyak. Kalau kita delay, tangguh, nantilah dah habis buat PhD baru nak buat professional exam dan sebagainya, kita tak tentu akan sampai ke situ. Jadi mana-mana sahaja ada ruang, di situlah kita perlu penuhi. Ayat yang diungkapkan oleh Dr. Razi Jidin ini dikategorikan sebagai bahasa halus juga kerana ia mempunyai unsur yang menyentuh hati para pendengar. Dan akhir sekali pula ialah ayat yang digunakan oleh pengacara apabila dia berkatakan sesuatu terhadap YB Dr. Razi Jidin, iaitu YB membuka mata kepada ibu bapa khususnya bagaimana perlunya perancangan yang teliti sebelum sekolah dibuka dan tugas guru lebih daripada
mengajar pembelajaran dan pengajaran di sekolah daripada segi SOP yang perlu dipatuhi, diikuti dan sebagainya. Frasa membuka mata ni digunakan kerana ia lebih lembut berbanding kalau kita ataupun kalau pengacara tersebut menggunakan YB menyedarkan ibu bapa, kerana menggunakan perkataan seperti menyedarkan itu mungkin boleh menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan ibu bapa. Jadi itu sahaja daripada saya bagi analisis variasi bahasa dalam wacana lisan yang telah kami kaji, iaitu wawancara khas bersama Menteri Kanan Pendidikan dalam program soal rakyat. Baiklah, terima kasih saudari Wildani. Dari sini saya dapat simpulkan bahawa variasi bahasa ini tidaklah dapat kita temui sewenang-wenangnya. Ia perlu mengikut situasi serta bergantung pada siapa yang berbicara pada ketika itu. Variasi bahasa ini juga penting dalam pertuturan kita untuk memastikan kita tidak menggunakan variasi bahasa yang salah pada sesuatu situasi. Begitukah saudari? Ya, betul tu saudari Fakihah. Seterusnya, seperti yang kita tahu, sesuatu sintaksis ataupun wacana itu memerlukan koheren untuk melengkapkan kejadian sesebuah wacana itu. Oleh itu, saya mempunyai soalan yang hendak ditujukan kepada saudari Ummul Humairah. Berdasarkan wacana lisan yang telah dikaji, apakah perbincangan yang diadakan melalui wacana lisan ini koheren? Dan juga apakah definisi koheren? Silakan saudari. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Selepas mengkaji video atau wacana lisan melalui program soal rakyat yang membawa tajuk wawancara khas bersama Menteri Kanan Pendidikan yang didapati dari sumber YouTube, berdasarkan tajuk yang diberikan kita dapat mengetahui bahawa wacana ini membincangkan topik berkaitan pendidikan. Oleh itu, selepas menyaksikan dan mengkaji wacana ini, isi kandungan atau maklumat-maklumat yang dibincangkan melalui program tersebut adalah koheren. Sehubungan dengan itu, saya akan menjelaskan kepada anda semua mengenai koheren. Koheren merupakan kesinambungan idea. Secara lebih lanjut, ia merupakan idea yang berkait dengan antara ayat, perenggan atau bab. Dengan adanya koheren yang baik, ia dapat membentuk sebuah wacana yang bermakna dan mudah difahami. Berbalik kepada pernyataan yang telah diberikan, di mana saya menyatakan bahawa wacana lisan ini adalah koheren. Sebagai bukti bagi mengukuhkan pernyataan saya sebentar tadi, saya akan memberikan beberapa contoh yang telah didapati daripada wacana yang telah kami kaji. Contoh pertama yang dapat diperoleh daripada wacana adalah apabila Yang Berhormat Senator Dr. Razzie bin Jidin menyatakan mengenai sambutan Hari Guru. Kemudian, idea pertamanya ini dikaitkan dengan idea yang baru di mana beliau menerangkan bahawa Hari Guru itu merupakan hari khas di mana pelajar-pelajar mengingati pengorbanan dan jasa-jasa guru mereka. Sebagai contoh yang kedua pula, apabila Menteri Kanan Pendidikan membincangkan mengenai konteks berguru demi ilmu, ideanya itu dihuraikan pula bahawa makna di sebalik frasa tersebut adalah untuk mencari lebih banyak ilmu. Kemudian idea yang dihurainya dikaitkan pula dengan idea baru di mana beliau berkata seseorang itu belajar kerana ilmu. Dia belajar sebab dia sayang ilmu, dia nak cari ilmu. Kemudian dikaitnya lagi dengan idea yang baru, iaitu dia akan sentiasa terus mencari, tidak perlu orang suruh pun dia akan terus mencari, terus mendapatkan ilmu-ilmu baru secara berterusan, kata beliau Dr. Razzie Jidin. Bagi mengukuhkan lagi pernyataan saya mengenai koheren, saya akan berikan contoh yang ketiga di mana beliau menyatakan bahawa guru-guru telah melakukan yang terbaik. Selepas itu, beliau kaitkan idea ini dengan mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru di luar sana. Kelak, idea ini disambung dengan alasan mengapa beliau berterima kasih kepada guru-guru, iaitu kerana terdapat berbagai kekangan sewaktu COVID ini.
Namun guru-guru masih mencari kaedah, mencari jalan yang terbaik untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak walaupun di rumah. Bagi contoh yang keempat pula, Menteri Kanan Pendidikan juga telah menyatakan sebagai konteks pasca COVID-19 merupakan satu cabaran baru kepada guru-guru. Khususnya apabila sekolah dibuka nanti. Kemudian, beliau berkaitkan idea ini sebentar tadi dengan idea yang baru di mana beliau memberikan satu faktor mengapa ia merupakan satu cabaran kepada guru-guru. Beliau berkata pertama sekali ia kerana pelajar sudah lama tidak ke sekolah. Kemudian dikaitnya lagi dengan faktor kedua iaitu kerana mereka perlu memberi satu motivasi baru untuk membangkitkan semangat pelajar-pelajar ke sekolah semula. Akhirnya dia memberi kesimpulan kepada faktor tersebut dengan menyatakan ideanya untuk memberikan penekanan kepada kembara ilmu itu. Contoh yang terakhir saya akan berikan adalah apabila Dr. Razi Jidin membincangkan mengenai kepentingan memainkan peranan sebagai guru dan kelak dikaitnya dengan idea yang kedua iaitu konteks pengajaran dan pembelajaran. Dan diakhiri dengan idea dalam memastikan pelajar-pelajar ini dapat mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan. Oleh itu, selesailah dengan contoh-contoh yang diberi dan berdasarkan contoh-contoh yang diberi sebentar tadi, kita dapat mengenal pasti bahawa maklumat-maklumat atau idea-idea yang diterangkan oleh Menteri Kanan Pendidikan dalam wacana lisan ini adalah koheren. Maka tamatlah perbicaraan saya mengenai salah satu aspek dalam wacana dan saya harap yang mendengar dapat memahami sedikit sebanyak mengenai koheren melalui penjelasan yang telah saya berikan. Kini saudari moderator kita akan meneruskan perbincangan bagi menghidupkan lagi forum ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan panjang lebar tersebut. Dari sini kita dapat fahami bahawa koheren mempunyai kesinambungan idea atau runtutan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana, tidak kira lisan ataupun bertulis, agar wacana itu bermakna dan mudah difahami. Baiklah, seterusnya saya ingin mengemukakan soalan kepada saudari Sofia. Apakah definisi kohesi? Dan berdasarkan wacana yang telah dikaji, adakah perbincangan yang diadakan melalui wacana lisan ini ialah kohesi? Baiklah, terima kasih kepada moderator dan juga kepada para panel. Saya akan menerangkan definisi kohesi. Kohesi ialah hubungan antara ayat dengan ayat dalam sesebuah wacana, sama ada dalam strata gramatikal ataupun strata leksikal. Dan kohensi juga ialah keserasian hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lain dalam wacana. Perkara ini merujuk kepada perbuatan yang mengandungi unsur kepaduan dan unsur keutuhan. Dengan kata lain, keutuhan, ketutunan atau kohensi ialah unsur permukaan yang dilambangkan oleh penggunaan wacana. Selain itu, ia juga boleh didefinisikan sebagai keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian koheren seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Ummul Umairah sebentar tadi. Oleh itu, kohesi dapat dikatakan sebagai perpautan unsur dalam sesuatu gagasan yang dilihat dari segi kepaduan dan keutuhannya. Jadi, berdasarkan wacana lisan yang telah dikaji, perbincangan yang diadakan ada kohesi. Sebagai contoh, yang dapat diperoleh daripada wacana adalah apabila yang berhormat Senator Dr. Razi bin Jidin menyatakan mengenai seseorang yang belajar kerana ilmu, kemudian idea itu dikaitkan dengan idea baru, iaitu pembinaan satu generasi baru, generasi yang sayangkan ilmu. Selain itu, sebagai contoh yang kedua, apabila beliau menyatakan mengenai penerokaan ilmu itu penting. Idea itu dikaitkan dengan idea baru, iaitu ilmu lagi banyak kita belajar, ilmu itu. Lagi banyak kita rasa kita tidak tahu. Seterusnya, contoh yang ketiga. Apabila beliau menyatakan anak-anak minat menonton televisyen dan mereka dapat bertambah ilmu. Di sini,
idea itu dikaitkan dengan idea baru, iaitu apabila beliau menyatakan ini merupakan satu ruang sebenarnya untuk kita sentiasa bentuk generasi baru yang ciptakan ilmu ini. Sebagai contoh yang keempat, apabila beliau juga menyatakan apabila dibuka sekolah nanti akan ada SOP baru. Ianya bukan macam biasa. Kemudian idea ini dikaitkan dengan idea baru, iaitu apabila beliau menyatakan pelajar yang ambil peperiksaan akan pergi dulu ke sekolah, pelajar tingkatan 5 dan pelajar tingkatan 6. Sebagai contoh yang terakhir, apabila beliau menyatakan guru-guru memainkan peranan yang penting. Yang pertamanya dalam konteks pengejaran dan pembelajaran. Idea ini kemudian dikaitkan dengan idea baru, iaitu apabila beliau menyatakan ini untuk memastikan pelajar-pelajar ini dapat mengikuti apa garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Sofia. Setelah kita dengar penjelasan dari Saudari Umairah dan Sofia, dengan ini kita dapat membezakan bahawa antara kohesi dan koheren itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekaligus hadir kohesi dan koheren seperti wacana lisan yang telah kita kaji ini. Namun begitu, terdapat juga wacana yang hadir mempunyai koheren tetapi tidak kohesi. Untaian sintaksis yang kohesi tetapi tidak koheren tidak mungkin dapat membentuk sesuatu wacana. Baiklah, seterusnya aspek andaian dan inference. Apakah itu andaian dan inference dan bagaimanakah cara untuk mengenal pasti andaian dan inference ini? Saya pasti ada di antara kalian mempunyai pertanyaan sebegini. Oleh itu, saya sendiri yang akan menerangkan mengenai aspek ini. Andaian dan inference iaitu mengenai memberikan sebuah kefahaman. Jadi, terdapat beberapa andaian dan inference dalam wacana ini. Kesemuanya dikenal pasti dengan penggunaan penanda wacana atau alat gabungan kata oleh Dr. Azizudin bagi mendedahkan tentang keadaan ataupun situasi serta langkah-langkah yang diambil bagi mempertekankan serta mengambil cakna perihal pendidikan dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Alat penghubung kata yang sering digunakan dalam mengenal pasti andaian dan inference adalah seperti jika, sebab, apabila, maka dan sebagainya. Sebagai contoh, saya telah menemui sebanyak 5 dapatan untuk andaian dan juga 5 dapatan untuk inference. Pertama sekali, katanya berbunyi seperti ini. Jika tidak ada minat daripada awal, maka kesannya apabila mereka ke sekolah menengah memilih aliran mana. Contohlah, minat ke aliran tertentu akan berkurangan. Ataupun apabila seseorang itu belajar dengan niat ikhlas kerana ilmunya menghadap seorang guru, berjumpa, belajar kerana ilmunya, maka ilmu itu akan lebih lekat di sanubari mereka. Dalam contoh yang telah saya nyatakan, andaian ini dapat dibuat berdasarkan penggunaan alat gabungan kata jika dan juga apabila. Bagi mengenal pasti aspek inference, alat gabungan kata yang mudah kita temui adalah seperti sebab dan maka. Dan oleh itu, berikut adalah aspek wacana andaian dan inference. Seterusnya, saya ingin mengemukakan pertanyaan kepada satu-satunya jejaka dalam kumpulan kita, Saudara Muhammad Nur Afif. Apakah yang anda fahami berdasarkan maklumat yang tidak berlawanan ini dan apakah cara untuk anda mengenal pasti penggunaannya? Bolehkah anda terangkan secara terperinci apakah kepentingan maklumat tidak berlawanan ini? Silakan saudara. Terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, seterusnya maklumat yang tidak berlawan. Berdasarkan wawancara bersama Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razijidin yang bersumber dari YouTube, didapati beliau mengeluarkan pelbagai maklumat yang berkait dengan tajuk wawancara iaitu tentang sistem pendidikan sewaktu menghadapi pandemik COVID-19. Maklumat merupakan salah satu ciri wacana yang sangat penting. Oleh itu, setiap wacana mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya. Dalam ayat harus mempunyai maklumat yang baru dan berpautan antara satu sama lain. Sebuah wacana harus diterima oleh khalayak. Hal ini bermaksud bahawa penerimaan pembaca dan pendengar adalah tinggi dan mudah difahami apabila penggunaan wacana bersesuaian dan mempunyai tujuan yang sama.
maklumat terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah maklumat lama dan yang kedua adalah maklumat baru. Maklumat lama adalah maklumat yang dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks yang berikutnya. Manakala maklumat baru adalah maklumat yang baru sahaja dinyatakan kerana khalayak ramai tidak mengetahui tentang maklumat tersebut. Seperti mana kita tahu, tema wawancara yang dikaji adalah tentang sistem pendidikan waktu menghadapi pandemik COVID-19. Contoh yang boleh diambil daripada wawancara tersebut adalah dikatakan oleh Dr. Muhammad Razi Jidin, pelajar-pelajar ini buat persediaan, kita rekod video dan sebagainya, uploadkan kepada online system. Pelajar-pelajar tengok dan pelajar datang ke kelas cuma untuk berbincang tentang topik-topik yang telah kita sediakan. Ayat rekod video dan sebagainya merupakan maklumat lama kerana ia telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks yang berikutnya. Manakala uploadkan kepada online system merupakan maklumat baru kerana khalayak ramai baru sahaja mengetahui perkara tersebut. Untuk mengukuhkan lagi, saya akan mengumpulkan contoh yang kedua. Dr. Razi Jidin ada berkata, dalam konteks Hari Guru, kita tahu 16 Mei adalah tahun kita menyambut Hari Guru dan tahun ini cukup berbeza keadaannya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ayat kita tahu 16 Mei adalah tahun kita menyambut Hari Guru merupakan maklumat lama. Hal ini kerana khalayak ramai mengetahui bahawa tarikh 16 Mei adalah Hari Guru. Selain itu, ayat tersebut merupakan maklumat lama kerana ia dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks yang lain. Seterusnya, ayat tahun ini cukup berbeza keadaannya merupakan maklumat baru kerana kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan khalayak ramai baru tahu bahawa penyambutan Hari Guru pada tahun ini agak berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, terima kasih Saudari Afif. Seterusnya, izinkan saya mengemukakan soalan kepada Saudari Amira. Berdasarkan wacana yang telah dikaji, pada peringkat perbandingan apakah saudari akan menerangkan kerana perbandingan antarabahasa ini mempunyai beberapa peringkat yang berbeza? Baiklah, pertama sekali terima kasih moderator atas soalan yang dikemukakan sebentar tadi dan juga terima kasih kepada para panel atas penerangan analisis wacana yang diberikan. Saya di sini akan menerangkan tentang analisis wacana dari sudut kelainan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Jadi kembali kepada soalan yang dikemukakan oleh moderator sebentar tadi, pada peringkat apakah yang akan saya terangkan? Baiklah, seperti yang kita pelajari terdapat 3 peringkat analisis kelainan bahasa, iaitu pada peringkat kata, pada peringkat fasa dan juga pada peringkat binaan ayat. Saya akan menerangkan perbandingan bahasa ini di peringkat frasa. Untuk menjawab soalan saudari dengan lebih mendalam lagi, saya akan menerangkan perbandingan bahasa frasa ini daripada sudut frasa nama ataupun noun phrase. Jadi, maafkan saya untuk sedikit penerangan sebelum saya masuk ke analisis yang telah dilakukan. Seperti mana yang telah kita pelajari, frasa nama dalam bahasa Melayu ini dia berbeza daripada frasa nama pada bahasa Inggeris. Walhal demikian ini kerana frasa nama bahasa Melayu ini dia dipengaruhi daripada hukum DM, iaitu di mana D itu ialah perkara yang diterangkan dan M itu pula merupakan perkara yang menerangkan. Jadi jika kita terjemahkan bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris, hukum ini akan bertukar menjadi hukum MD di mana kedudukan perkara yang menerangkan ataupun M dan perkara yang diterangkan ataupun D itu dia bertukar. Jadi daripada analisis yang telah saya jalankan, saya telah pun menyerahkan 10 perbandingan bahasa, tetapi kita akan hanya menyentuh dalam 4 sahaja frasa nama. Jadi marilah kita mulakan penerangan perbandingan antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ini. Yang pertama, frasa nama yang pertama ialah edisi khas, di mana edisi itu ialah perkara yang diterangkan dan khas itu ialah perkara yang menerangkan. Hal ini kerana jika kita sebut edisi sahaja, kita tahu bahawa ini adalah edisi tapi dia tidak spesifik bahawa apakah edisi itu. Jadi di sini datangnya perkataan khas di mana kita tahu
bahawa edisi itu adalah edisi khas dan bila kita terjemahkan kepada bahasa Inggeris, dia akan menjadi special edition. Di mana yang perkara yang menerangkan itu adalah di hadapan ataupun special itu di hadapan untuk menerangkan bahawa edition itu adalah edition yang special edition atau edisi khas. Jadi perasaan nama yang kedua ialah buku teks. Kita tahu bahawa buku itu apa, tetapi dalam konteks ini kita nak spesifik, kita nak tahu dia tu buku teks. Jadi buku ini ialah perkara yang diterangkan oleh perkataan teks itu di mana ia menerangkan, dan jika kita terjemahkan dia akan menjadi textbook di mana teks itu atau perkara yang menerangkan itu di hadapan. Dan untuk contoh frasa nama ketiga dan keempat kita akan terangkan dia serentak kerana dia adalah satu benda yang sama di mana frasa yang dipilih ialah sistem nilai dan juga sistem pendidikan. Kita tahu bahawa sistem itu apa, tapi kita nak dia lebih spesifik dan lebih jelas. Jadi kita kena tambahkan perkataan nilai dan pendidikan di belakang untuk menjadikan dia satu frasa nama yang spesifik, iaitu sistem nilai dan juga sistem pendidikan. Jadi bila kita terjemahkan, sistem nilai akan menjadi value system dan sistem pendidikan akan jadi education system. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasan tersebut Saudari Amira. Terlalu asyik kita meneliti serta mengulas analisis wacana ini. Oleh itu, setelah kita selami segala penjelasan analisis tersebut, saya sebagai moderator bersama ahli-ahli panel sebulat suara mengatakan bahawa wacana ini merupakan sebuah wacana yang berguna serta sangat syarat dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih saya ucap kepada para panel kerana telah pun menerangkan analisis wacana dengan jelas. Saya harap dengan ini para penonton sekalian dapat memahami dengan lebih mendalam apakah itu variasi bahasa, koheren, kohesi, andaian dan inference, maklumat yang tidak berlawanan dan juga perbandingan bahasa. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sampai di sini sahajalah forum kami. Izinkan kami untuk mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.